Yo, hello guys, bertemu semula dalam channel aku NRMR Viral Vlog. So, terima kasih kepada sesiapa yang dah masuk ke dalam channel ni. So, hari ni hari Jumaat, 12 hari bulan 2. Kan kita semua tengah bercuti hari ni sempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. So, Happy Chinese New Year guys kepada uh, kawan-kawan kita Chinese yang kat luar sana ataupun subscribers aku yang berbangsa Cina. Happy Chinese New Year to you guys. So, hari ni kita santai-santai sikit. Hari ni kita nak bercerita pasal Aisina. Okay. Sebab semalam actually aku baru terdengar uh, ada satu maklumat lah, satu berita yang mengatakan Aisina ni ada sedikit perubahan. So, kita tak tahulah Aisina ni dah termakin bersinar ataupun sebaliknya. So, kita tunggu. Okay, so apa yang aku nak ceritakan sikit hari ni adalah mengenai Aisina yang mana status Aisina tu dah approve di dalam iAccount. So, tanya ada yang tanyalah dia kata status dah approve. Lepas tu dia kata duit masuk ke? Kan? Ada yang kata itu semua salah lah KWSP, salah lah masalah teknikal lah. Ada yang kata tulis kat situ approve tapi sebenarnya tak pun. Ada yang kata sepatutnya kena rujuk pada ICNA punya website lah, tak perlu masuk dekat KWSP. Okey, tak apa. Yang tu setiap orang ada dia punya pendapat berbeza. So jadi hari ni aku nak cerita sikit mengenai apa yang aku dah kaji lah, apa information yang aku dah get, yang aku dah collect. So hari ni aku nak share sikit. So basically kalau korang dah check dekat iAccount korang, status tu dah approve. Okay, bila korang pergi dekat iCina, okay, kebanyakannya lah aku rasa kebanyakannya sekarang ni dia akan dah tulis kat sini permohonan anda telah diluluskan. Okay, dah nampak warna hijau lah. Kau nampak ni Alia ni senyum. Sebab apa dah warna hijau sini. Hari tu warna biru dia macam blur-blur sikit muka dia sekali, tapi hari ni dia dah senyum. Okay, so dekat sini dia bagi tahu pembayaran kedua akan dibuat ke dalam akaun bank anda sebelum 13 hari bulan Februari. Orang dah kata dah kat sini 13 hari bulan Februari. Hari ni 12 hari bulan. Kemungkinan besok lah ada yang mendapat pembayaran. Tapi kita tengok dulu macam mana. Okay. Macam biasalah untuk cek pembayaran, jadual pembayaran tu kita kena log in lah ke dalam iCina iAccount. So korang kena make sure korang dah ada lah login ID. So macam biasa korang login ID, masukkan korang punya user ID, okay, dan masukkan korang punya kata laluan. Okay, lepas tu bila kau dah masuk kat dalam tu, kau akan nampak dekat bahagian atas sekali, dekat situ ada tulis bahagian sini withdrawal ni. Korang klik kat bahagian withdrawal ni. Okay, dan masuk ke bahagian withdrawal history ni. Okay, klik kat bahagian sini dan korang akan nampak dekat sini status pembayaran, status permohonan korang. Okay, dah approve. Okay, bila tarikh dia approve? 26 hari bulan Januari. Okay, so untuk tahu pembayaran, okay, jadual pembayaran, so korang klik dekat bahagian sini, dekat bahagian iCina ni. So dia akan keluar page ni. So korang akan dapat lah dekat sini. Pertama sekali dia akan bagi tahu payment information, maknanya berapa lama lah pembayaran tu akan dibuat. Okay, dia start daripada 27 Januari sehingga 10 Jun 2021. So status masih lagi aktif. Okay, dekat sini ada payment history, maknanya pembayaran yang telah dibuat kepada kita. Okay, kalau kau tengok dekat sini ada 27 dan 10 Februari. Jadinya 27 hari bulan ni ini adalah pembayaran interim. Yang ni masa sebelum ni kan Perdana Menteri umumkan sesiapa yang buat pengesahan kendiri, yang mana yang dah submit dia punya pengurangan gaji ke apa semua, dia akan layak untuk dapat interim. Okay, tak kisahlah dia masih lagi dalam proses ke ataupun tak kisahlah apa kan, tapi dia akan dapat layak dalam dapat permohonan interim, pembayaran interim. Tapi kena make sure lah yang korang memang ada pengurangan sebanyak 30% dan ke atas. Itu adalah kriteria dia masa untuk kategori kedua. Okey. Jadi bila tadi yang korang nampak tadi status tadi dah approve, sebelum tu mungkin pending, bila sekarang dah jadi approve, so korang akan nampak kat sini pembayaran dia 10 hari bulan Februari. Okey, amount dia sebanyak 5,000.
Okay guys, so kita untuk membuktikan pembayaran tu telah dibuat sebab dekat sini dah kata 10 hari bulan Februari. Okay, ada yang dekat sini lah yang kekeliruan tu, ada yang kata alah ni tipu je lah, KWSP salah letak lah, dia kata pembayaran 10 hari bulan tapi cek dalam akaun tak ada apa benda semua kan. Dia kata mungkin kesilapan teknikal daripada KWSP letak kat situ, pembayaran telah dibuat macam 10 hari bulan kan. Okay guys, yang ni aku nak tunjuk. Yang ni daripada based on the statement account. Okay, kalau korang akan tengok kat sini. Dekat sini kalau kau boleh tengok 27 hari bulan, pembayaran sebanyak RM1,000. Okay. So kau boleh nampak kat sini 27 hari bulan Januari 2021. Okay, daripada KWSP, pembayaran ni sebanyak RM1,000. Okay, yang ni 10 hari bulan ni di mana tarikh approve. Okay, kalau kita tengok tadi kat sini 10 hari bulan Februari masuk RM5,000. Yang ni orang ramai yang kata tak dimasuk dalam akaun. Yang tu aku tak tahu, tak tahu nak komen apa, tapi mungkin korang kena check lah kan lepas ni dengan korang punya bank ke, korang make sure bank korang aktif ke, akaun korang aktif ke, macam mana Tapi apa yang aku dapat information, okay, mana yang aku dapat aku collect information ni, so 10 hari bulan dalam akaun bank dia straight away hari yang sama juga 10 hari bulan Februari telah dimasukkan RM5,000. Okay, maybe okay. Dia macam ni, aku rasa mungkin masa time tu, yalah bila dia tengok dia check approve tu, status dia pagi, pukul 8 pagi atau pukul 9 pagi. Kan? Lepas tu dia terus check dekat account, tak masuk. Guys, come on. Bukan kita, bukan korang seorang je yang KWSP kena bayar, tahu tak? Dia ada berjuta-juta orang, so mungkinlah dia akan ambil masa. So korang check lah dah petang ataupun besok harinya. Okay, mungkin 10 hari bulan petang ke ataupun 11 hari bulan Februari ke kan. So sebenarnya kalau dah tulis direct credit ni, duit tu mesti akan masuk ke dalam account. Dia mesti akan masuk dalam account. Macam ni contoh direct credit ni, nampak 27 bulan dah masuk. Okay, 10 hari bulan Februari dah masuk RM5,000. So dalam account dah ada RM5,000. So aku tak tahu mana silapnya korang, yang mana yang kata oh ini KWSP silap lah, update dekat situ kat dalam iAccount lah, kata dah bayar 10,000, dah bayar RM5,000 tapi masih lagi tak bayar. So yang tu tak tahu, mungkin korang kena semak lah. Okay. Dan ada berita baik lah sebenarnya. Yang aku dengar, semua permohonan akan diluluskan dan syarat telah dimasukkan. Ini daripada Tengku Zafrul lah punya announcement. Dia bagi tahu yang mana selepas ni sesiapa yang masih lagi dalam proses ataupun permohonan yang masih lagi dalam proses akan diluluskan secara automatik bermula minggu depan. Okey, tapi yang ni statement ni akan keluar secara officialnya minggu depan lah. Yang ni masih lagi cerita-cerita angin kan. So dan segala syarat sebelum ni kan kalau kita tengok kategori kedua ni dia ada syarat yang mana kita kena bagi slip gaji, majikan punya pengesahan lah, lepas tu ada notis pemotongan gaji kan. So benda tu adalah kriteria lah, maknanya dokumen yang diperlukan untuk memohon kategori kedua. Tapi yang aku dengar itu semua dah tak perlu lah lepas ni, maknanya dia dah dimasukkan. Sesiapa yang masih lagi dalam proses status bermula minggu depan akan automatically approve. Okay, so pembayaran tu yang tu aku tak sure lah bila diorang akan bayar, tapi ini adalah satu berita baik lah. So kalau korang nak lebih information, korang boleh pergi dekat laman web ni ataupun nanti aku letak kat dalam description link, korang boleh baca. So dari situ ada petikan tu macam ni lah. Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pemansuhan syarat pengeluaran ISINA dilakukan selepas menerima nasihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berdasarkan maklumat pihak awam. Okay, nampak Abah pun dah kata, oh good. Tunggu Zafrul buat kerja, good lah kan. So korang, kalau korang nak lebih information, korang pergi dekat sini dan korang boleh baca. So guys, aku rasa ini mungkin adalah satu sinar harapan yang baru. Dia jadi sinar dan dia jadi harapan. Sebab yang ni tak official lagi. So kita tunggulah minggu depan
pengumuman secara rasmi daripada Tengku Zafrul mengenai pengeluaran KWSP kategori kedua. So bersabarlah guys, kalau ada rezeki adalah dekat situ. Okay guys, so itu je untuk hari ini, video hari ini. So aku harap aku dapat memberikan sedikit information dan sedikit pencerahan kepada korang. Yelah, mungkin ya, video aku sebelum ni ramai yang kata aku buat maklumat palsu lah, apa information palsu lah, KWSP silap teknikal lah, letak kat situ approve tapi sebenarnya masih lagi dalam proses. Lepas tu ada yang kata jangan refer dekat KWSP account, kena refer dekat iSINA. Dan ada pula yang kata walaupun dekat dalam tu kata pembayaran 10 hari bulan Februari, tapi bila check dalam akaun kata duit tak ada. Dan mungkin bagi aku mungkin dia check masa pagi. Sebab yalah, kau tahulah berapa juta orang yang KWSP nak kena buat pembayaran, bukannya seorang, betul tak? Dia dekat sana berjuta. So dia akan ambil masa sikit lah. Mungkin tak 10 hari bulan, korang check lah 11 hari bulan. So macam contoh lah mungkin hari ni korang check korang punya status tu approve. Okay, korang boleh check lah mungkin dalam istimewa minggu depan kan, sebab yelah hari ni cuti, besok lusa pun cuti. So yelah, bagi sedikit masa. So jangan berharap macam biar korang check kemudian, jangan macam tergesa-gesa macam nak check hari ni esok kan, atau lusa. Nanti korang jadi harapan tu jadi macam hampa lah. Okay, so itu je. Aku mengharapkan semua pemohon kategori iSINA kategori kedua akan diluluskan dan permudahkan. So kalau mengikut berita yang terbaru ni, dah memang tak ada apa tu orang kata, dah dimansuhkan lah, maknanya tak perlu nak buat apa, nak minta korang punya dokumen apa semua. So maknanya dah automatically bila korang apply, so dia jadi macam iLestery lah. So maknanya iLestery dulu pun sesiapa yang rasa dia perlukan, so dia apply and then dia akan terus dapat tanpa memerlukan sebarang dokumen daripada korang. So itu je guys. Aku harap information ini agak ada dapat membantu sedikit lah dan memberikan sedikit berita yang gembira kepada korang. Mungkin sebelum ni ada yang tak sampai 30%, dia rasa macam aduh kenapa aku pun tak boleh, sedangkan dia terjejas juga 20% pengurangan gaji kan. Okay, so ini adalah mungkin salah satu berita baik lah kepada golongan-golongan tu. Okay, itu je guys. So kita jumpa lagi on the next video. Jangan lupa subscribe kalau korang suka video ni, dan terima kasih atas sokongan korang yang selama ni, dan aku really appreciate yang mana yang dah subscribe channel aku, yang dah like, yang dah komen. Tinggalkan komen korang. Okay, thank you guys. Itu je. Selamat bercuti, stay safe dan sentiasa berada dalam keadaan terkawal. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video. Bye for now.